Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita jumpa lagi untuk meneruskan sesi pembelajaran online dari rumah bagi mata pelajaran Sirah tahun 4. Pelajaran 1, Jihad Rasulullah SAW dan para sahabat dalam unit 5, Perjanjian Hudaibiyah. Sedikit pengenalan tentang Perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian Hudaibiyah berlaku pada bulan Zulqa'dah tahun ke-6 Hijrah di tempat bernama Hudaibiyah yang terletak berdekatan dengan kota Mekah. Perjanjian ini telah ditandatangani antara pihak musyrikin Mekah dengan Rasulullah SAW. Sebab berlakunya Perjanjian Hudaibiyah. Apa sebab berlakunya Perjanjian Hudaibiyah? Rasulullah SAW telah bermimpi berkunjung ke Masjidil Haram bersama-sama 1,500 orang sahabatnya. Dan dalam mimpi baginda dan para sahabat bercukur dan menggunting rambut di Masjidil Haram. Kaum muslimin juga berasa amat rindu untuk kembali ke Mekah setelah mendengar mimpi Rasulullah SAW itu. Dan mereka pun membuat persiapan untuk berangkat ke Mekah dan menunaikan umrah pada bulan Zulqa'dah tahun ke-6 Hijrah. Walau bagaimanapun, kaum musyrikin Mekah telah menghalang rombongan Rasulullah SAW daripada memasuki kota Mekah. Kemudian Rasulullah SAW pun bertindak menghantar Saidina Uthman bin Affan ke Mekah untuk bertemu dengan wakil pihak musyrikin. Dan tujuan Rasulullah SAW menghantar Saidina Uthman adalah untuk menjelaskan tujuan sebenar kedatangan baginda dan rombongannya ke Mekah semata-mata hanyalah untuk menunaikan umrah. Akan tetapi Saidina Uthman bin Affan telah ditawan oleh kaum Quraisy dan tersebarlah berita yang mengatakan bahawa Saidina Uthman bin Affan telah dibunuh. Mendengar perkabaran tersebut, Rasulullah SAW dan orang-orang Islam berikrar untuk menuntut bela atas kematian Saidina Uthman bin Affan. Dan ikrar menuntut bela ini dikenali sebagai Bai'atul Ridwan. Kerana diadakan di bawah sepohon pokok bernama Ar-Ridwan. Apabila pihak musyrikin Mekah mengetahui tentang ikrar tersebut, mereka berasa bimbang lalu membebaskan Saidina Uthman. Musyrikin Mekah menghantar Suhail bin Amru untuk berunding dengan orang Islam. Dan perundingan ini telah dipersetujui oleh Rasulullah SAW yang membawa kepada berlakunya Perjanjian Hudaibiyah. Seterusnya adalah isi Perjanjian Hudaibiyah. Apa isi-isi Perjanjian Hudaibiyah? Yang pertama adalah gencatan senjata selama 10 tahun. Yang kedua, orang Islam tidak dibenarkan memasuki kota Mekah untuk menunaikan umrah pada tahun itu. Yang ketiga, kedua-dua belah pihak bebas untuk mengadakan perjanjian dengan mana-mana pihak yang lain. Seterusnya, orang Quraisy dari Mekah yang lari ke Madinah tanpa kebenaran walinya hendaklah dikembalikan kepada keluarganya
di Mekah walaupun dia telah memeluk Islam. Itu adalah isi perjanjian yang keempat. Dan yang terakhir, orang Islam dari Madinah yang lari ke Mekah tidak perlu dikembalikan ke Madinah semula. Okay, itu adalah isi perjanjian Hudaibiyah yang dipersetujui antara orang musyrikin Mekah dan pihak daripada Rasulullah SAW. Tajuk seterusnya, hikmah perjanjian Hudaibiyah. Apa hikmah-hikmah berlakunya perjanjian Hudaibiyah? Yang pertama, berkembangnya syiar Islam. Agama Islam semakin berkembang. Kedua, kehidupan masyarakat menjadi aman dan damai. Ketiga, pengiktirafan Rasulullah SAW dan negara Islam Madinah. Yang keempat, orang Islam dapat menjalinkan perhubungan dengan kabilah Arab yang lain. Dan yang terakhir adalah membuka jalan kepada pembebasan dan pembukaan kota Mekah. Fathu Makkah. Seterusnya adalah kesan perjanjian Hudaibiyah. Apa kesan selepas berlakunya perjanjian Hudaibiyah? Apa kesan dia? Yang pertama, kaum kafir Quraisy menjadi semakin lemah. Yang kedua, gencatan senjata selama 10 tahun membolehkan agama Islam berkembang dengan meluas tanpa halangan. Yang ketiga, orang Yahudi yang khianat terhadap Islam dapat dihapuskan. Dan yang terakhir, kesan terakhir adalah negara Islam Madinah semakin berkembang maju. Okey, itu adalah beberapa kesan selepas berlakunya perjanjian Hudaibiyah. Okey, sedikit penghayatan sebelum Ustazah akhiri nota pada hari ini. Seorang ketua mestilah bijak dalam membuat perancangan dan keputusan. Kita hendaklah memberikan kerjasama yang baik kepada ketua dalam melaksanakan sesuatu aktiviti yang bermanfaat. Dan seterusnya, bersungguh-sungguhlah dalam melakukan sesuatu pekerjaan. Okey, sekian, terima kasih daripada Ustazah. InsyaAllah kita jumpa lagi pada masa akan datang. Selamat mengulang kaji pelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.